Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رب يسر ولا تعسر بتمم بخير وبعد. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. وإلى صاحب هذا الكتاب الإمام العلامة المشارك الدراكة الهمام سيد ماء العينين رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk meneruskan bacaan kitab Is'a Tariqal Munir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir karangan Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi dalam bait ataupun rangkap yang ketiga bagi syair Isma' wa la taghtarir, yaitu wadzikri wal fikri wa'tizali man ghafala an rabbihi wa ikhtirabi man bidaini ra'i. Jalan menuju Allah adalah yang pertama melazimi zikrullah, yang kedua berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga i'tizal an man ghafala, yaitu kita menjauhkan diri daripada orang-orang yang ghafala an rabbih, yang lalai daripada mengingati Tuhannya, wa ikhtirabi man bidaini ra'i, dan kita mendekati kepada yang berakhlak dengan kedua akhlak, iaitu zikir dan juga fikir. Ini bersifat dengan sifat ahli zikir dan sifat ahli fikir. Dan perbincangan kita tentang hari ini adalah berkenaan dengan perkara tersebut, yaitu iqtirab min ahli zikri wal fikri, yaitu kita mendekati ahli zikir dan juga ahli fikir. Kenapa kita lakukan sedemikian? Kerana akhlak ini seperti yang kita sedia maklum akan mencuri masuk ke dalam seseorang tersebut, meresap masuk dan mempengaruhi seseorang dengan hanya sekadar berteman dengan seseorang tersebut. Itu disebut oleh para ulama at-tab'u yasruqu atau yasriqu min at-tab'i. Tabiat itu dicuri daripada tabiat. Itu disebut juga oleh para ulama sufi at-tiba' sarraqah. At-tiba'u sarraqah. Tabiat itu mencuri. Tabiat itu mencuri sifatnya. Jadi dia boleh untuk masuk meresap ke dalam seseorang dengan keadaan dia tidak sedar, hanya semata-mata kerana suhbah, kerana berteman dengan seseorang tadi. Kalau seorang berteman dengan yang tidak baik akhlaknya, maka secara tidak langsung dia akan terkesan dengan akhlaknya orang yang melakukan tidak baik tersebut. Mungkin ucapannya akan berubah, mungkin pergerakan tubuh badannya akan berubah, hanya sekadar melihat kepada teman yang dia kagumi tersebut. Kerana at-tiba' sarraqah. Dan kenapa disamakan tabiat ini seperti pencuri? Seperti mana pencuri menyelinap masuk ke dalam rumah seseorang yang tertutup rapi,
dengan keadaan yang tidak diketahui oleh tuan rumah. Begitu jugalah akhlak yang buruk ataupun akhlak yang baik akan meresap masuk ke dalam seseorang tadi untuk diamalkan, dan dia secara tidak langsung akan beramal dengan akhlak orang yang dia berteman tadi, seperti pencuri masuk ke dalam rumahnya, ke dalam tubuh badannya. Nah, ini tamthilan ataupun perkara penting yang perlu kita ambil berat untuk kita memilih teman dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama kekasihnya, di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, lihatlah dengan siapa dia ingin berteman dan bercampur gaul. Maka kalau kita memilih dengan teman tersebut adalah yang membawa kita kepada Allah, maka kita juga akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memilih teman yang sebaliknya, maka kita juga akan dijauhkan daripada jalan tersebut, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Dan disebutkan faedah oleh para ulama tentang bersuhbah ataupun kita berteman dengan seseorang ini, ada beberapa faedah. Faedah yang pertama bagi suhbah adalah anna suhbata ahli al-khair tamna'ul murida 'an inqilabi wal 'audi ila al-batalah. Yani berteman dengan ahli al-khair, ini orang-orang yang baik, para ahli salah, ini akan menyebabkan murid tersebut terhalang daripada berlaku perubahan pada dirinya, dan menghalang daripada murid tersebut melakukan ataupun menjadi orang-orang yang pemalas dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, sebab tu kalau kita tengok, kita kalau zikir seorang-seorang dengan kita berzikir secara beramai-ramai, waktu berzikir beramai-ramai kita akan rasa lebih semangat. Kenapa? Karena attiba' sarraqah. Karena tabiat itu mencuri. Kita mendengar seorang di kalangan teman kita tadi melakukan zikir dengan dengan kuat, maka kita juga akan terkesan dengan zikir tadi, dan kita juga akan turut sama dalam zikir tadi. Berbeza dengan yang kalau kita zikir seorang-seorang, kerana kita akan tertidur waktu tersebut. Jadi ini adalah faedah bagi suhbah dengan ahli khair, dengan orang-orang yang baik, para wali Allah Subhanahu wa taala, iaitu menjauhkan murid daripada berlaku perubahan pada dirinya dengan yang tidak baik. Wa tab'ud an-nafsa 'an at-tashawwuqi ila al-ma'asi. Iaitu berteman dengan ahli khair juga akan menyebabkan nafsu kita menjauhkan diri daripada melakukan ataupun gembira dengan melakukan maksiat ataupun rindu untuk melakukan maksiat. Karena kita melihat ahli khair, orang-orang yang baik, pada wali Allah Ta'ala, orang-orang soleh, mereka ini sering dengan keadaan yang baik. Zahirnya mereka dalam keadaan yang baik, menyeru orang kepada kebaikan. Maka ketika kita berteman dengan mereka secara tidak langsung, kita juga akan turut melakukan ataupun ingin melakukan kebaikan seperti mana yang mereka lakukan. Dan ini perkara ini mujarrab. Kita sendiri lihat dengan mata kepala kita sendiri apa yang berlaku di depan mata kita. Bila mana kita melihat seorang soleh, kita berada di dalam majlisnya, habis saja kita daripada majlis tersebut, biasanya akan datang semangat untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tiba' sarraqah. Karena tabiat ini mencuri. Dan juga faedah yang kedua bagi suhbah, anna ilmal qulubi la yastadu illa bisuhbah. Ilmu qulub, ilmu hati ini tidak akan boleh untuk kita dapatkan melainkan dengan suhbah. Ini rahsianya. Jadi orang nak dapatkan ilmu qulub. Apa ilmu qulub? Ini ilmu berkenaan dengan bagaimana kita nak mengawal diri kita daripada hasad, untuk mendapatkan sifat yang mahmudah, memperbaiki dan menghiaskan diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, dan menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat yang mazmumah. Perkara ini tidak akan diperolehi melainkan dengan suhbah. Itu disebut oleh para ulama, anna ilmal qulub la yastadu illa bis-suhbah. Fa inna man tahaqqaqa haluhu lam yakhlu hadiruhu minha, wa at-tab'u yasriqu min at-tab'i min haitsu la ya'lam. Kerana tabiat itu mencuri dalam keadaan yang dia tidak sedar. Dia akan masuk dan mencuri ke dalam jiwa peribadi seseorang tersebut.
Al-mar'u 'ala dini khalilih. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang dia tidak akan mampu untuk mengetahui kekurangan pada diri dia kecuali kalau dia berteman dengan orang lain. Faham? Lepas itu disebut dalam hadis al-mu'min mir'atu akhihi. Mukmin itu adalah cermin kepada temannya. Nah, untuk kita kalau pakai sorban kita sengit. Cermin tak ada. Siapa cermin kita waktu itu? Teman kita. Kawan kita yang akan betulkan sorban kita tersebut. Jadi yang melihat dan memastikan kebaikan kepada diri kita tadi adalah teman kita tersebut. Nah, sebab itu disebut al-mu'minu mir'atu akhihi. Nah, mukmin mir'atu akhihi. Mukmin adalah cermin kepada temannya. Dan bila mana kita ni cermin kepada teman kita, maka daripada hadis ini juga dapat kita faham bahawa apa yang kita pandang kepada teman kita dengan yang baik, maka itulah yang ada pada diri kita sebenarnya. Apa yang kita pandang pada teman kita yang tidak baik, maka itulah yang ada pada diri kita. Karena al-mu'min mir'atu akhihi. Seperti mana kita tengok cermin, yang kita nampak adalah surahnya kita. Yang kita nampak adalah gambarannya kita di dalam imbalan ataupun timbal balik kepada gambar dalam cermin tersebut. Faham? Kalau cermin tadi kotor, kalau cermin tadi berhabuk, kalau cermin tadi ada debu, maka kita tidak akan mampu melihat dengan sempurna. Macam itulah seseorang yang melihat temannya dengan pandangan yang tidak sempurna, karena sama ada dia yang matanya yang tidak tepat, ataupun cerminannya tersebut ada kotoran yang menghalang dia daripada melihat kebaikan yang ada pada temannya pada ketika tersebut. Faham? Lepas tu kadang kita tengok kawan kita nampak awak dia ni pemalas dan sebagainya. Kikatnya tengok pada diri kita sebenarnya. Sebab tu orang mukmin adalah orang yang paling baik sangka kepada semua orang. Golongan muslimin, mukminin adalah golongan yang paling ataupun yang benar-benar mereka ni beramal dengan ilmu dan juga mengambil dengan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling berbaik sangka dengan umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipandang pada mereka adalah semuanya dengan kebaikan, dan ini antara faedahnya suhbah. Dan disebut bahawa inilah pegangan ataupun perkara yang dilakukan dalam mazhab ataupun dalam tariqah Syadziliyah dan Naqsyabandiyah, iaitu suhbah. Ada seorang doktor, teman saya pernah minta untuk saya mengarang kitab berkenaan dengan suhbah. Dia kata, Ustaz kena karang kitab khusus berkenaan dengan suhbah. Apa dia faedah suhbah? Apa kelebihan suhbah dan sebagainya. Masih lagi mencari makna dan perkara tersebut untuk ditulis dalam bentuk yang boleh dibaca oleh ramai orang. Untuk kita lihat dan ambil faedah dengan perkara tersebut. InsyaAllah ada rezeki dan peluang kalau diberi ilham oleh Allah Ta'ala, nanti akan keluar kitab berkenaan dengan suhbah. Kerana suhbah ni adalah suatu perkara yang paling penting dalam perjalanan seorang salik menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kalau tidak ada suhbah, maka tidak akan seorang tadi mampu untuk sampai kepada Allah. Karena kita adalah umat yang hidup secara kolektif, iaitu secara berjamaah. Tidak mungkin umat ini boleh hidup bersendirian. Karena itu dalam hatta tariqah Syadziliyah, Naqsyabandi dan sebagainya, walaupun ada qulwah, iaitu bersendirian untuk nak koreksi diri dan sebagainya, tapi tujuannya untuk apa? Untuk berada bersama dengan jamaah, bersama dengan umat. Untuk berada dengan kelompok masyarakat dan umat bagi menyelamatkan diri mereka daripada terpengaruh ataupun menjadi lalang yang mana mudah untuk mengikut kepada arus dan angin pada waktu tersebut. Baliknya dia yang mempengaruhi, bukan dia yang dipengaruhi. Itu tujuan suluk, tujuan qulwah dan sebagainya yang dilakukan oleh para sufi adalah untuk semoga mereka ini mampu mempengaruhi, membawa orang panggil perkara yang positif dan baik kepada umat, sehingga umat mampu dipengaruhi untuk mengikuti jalannya para salihin dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Yang ketiga, faedah bagi suhbah adalah an-salika mubtala bi nafsihi. Orang yang salik ini biasanya dia terbala dengan dirinya sendiri. Fa idza amila wahdahu rubbama dhafira minhu syaitan bi khayalat wa awhamin wa aqaida fasidatin. Dan
Kadang-kadang bila mana seorang tadi beramal seorang-seorang, dia bersendirian beramal, maka syaitan mudah untuk menggoda, dan juga menggambarkan dia dengan khayal yang pelbagai, menyebabkan dia tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jadi malas, dia akan kena tipu, kena helah dengan syaitan, dan akan boleh jadi zindik. Kenapa? Karena bersendirian. Karena tu selalu yang saya cerita kisah berkenaan dengan suhbah yang berlaku kepada seorang alim yang anak muridnya tinggalkan kelasnya, tak hadir lagi ke kelasnya pada setelah, selalu kelasnya selepas asar, anak murid ni tak datang lagi kelas. Bila ditanya kepada kawan-kawan dalam majlis, kawan-kawan kata dia dah ada hal dia sendiri. Maka si guru panggil si murid ni satu hari dan tanya kenapa dah tak datang kelas, kenapa tak mai lagi pengajian. Kata dia, saya dah sampai dah, Tok Guru, dia kata. Saya dah sampai ke langit dah. Tiap-tiap hari lepas asar, dia kata, waktu kelas Tok Guru ni, ada malaikat akan jemput saya pergi ke syurga. Dia kata, Alhamdulillah. Setiap hari saya pergi syurga. Lepas asar, kat maghrib balik. Maksudnya, elok habis kelas Tok Guru, elok tu lah. Dia pun kena keluar daripada syurga. Balik pula esok main lain. Jadi Tok Guru kata, oh hebatlah macam tu. Maksudnya kita ni memang tujuan kita ibadah. Antaranya kalau bagi orang awam ni macam kita ni adalah nak pergi ke syurga. Nampak? Dah alhamdulillah kalau kamu sampai. Tapi kata Tok Guru kat anak murid dia ni, kalau dah masuk syurga nak keluar buat apa? Dah kita sampai tak payah keluar. Patutnya duduk terus dalam tu. Tak payah keluar. Dia apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak murid ni kata, betul juga. Tak terfikir dia. Kata patutnya tak payah keluar. Jadi Tok Guru kata lepas ni, kalau kata malaikat tadi bawa lagi pergi, elok dia nak suruh keluar, kata saya tak mau keluar dah. Kerana memang saya nak main ke sini pun, baru nak keluar. Jadi petang tu, berlaku lagi peristiwa yang sama. Dibawa dia masuk ke dalam syurga, jalan. Dah sampai dah waktu, elok nak keluar, maka dia beritahu kata, saya tak mau keluar lagi. Kenapa? Kerana dah sampai dah, baru nak keluar. Malaikat dia pun kata, keluar dulu. Esok kita main lain. Dia kata tak mau keluar. Dia kata jangan degil lah. Kena keluar dia kata. Esok main lain. Dia kata tak mau keluar juga. Dia kata ni awak yang jadi ketegak ni. Biasa tak ada apa pun macam. Boleh aja. Keluar ikut cakap je. Kenapa hari ni tak mau ikut cakap? Ni kamu mesti jumpa dengan fulan ni, Tok Guru kamu ni. Yang dia suruh bagi tahu macam ni. Dia kata ya, saya jumpa Tok Guru saya. Tok Guru saya kata dah masuk syurga nak keluar apa? Dia kata kurang ajar. Jumpa juga dia kata dengan Tok Guru. Dia kata, rupanya syaitan. Rupanya iblis yang datang bawa khayal kepada dia, bawa dia pergi ke alam di balik mata. Ni bukan alam ayah pin, alam apa ni Bazrah ni. Ini alam betul ni, alam di balik mata maksudnya. Bawa pergi ke alam sana dan kemudian dikhayalkan dia bahawa dia dalam syurga pada waktu tersebut. Dan akhirnya dia selamat disebabkan kerana apa? Kerana suhbah. Disebabkan kerana suhbah. Kerana suhbah ini tidak boleh diabaikan oleh para salik, para penuntut ilmu. Tidak boleh mengabaikan suhbah. Karena dengan suhbah, dengan berkat suhbah, kita akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Dengan berkat suhbah. Tamam. Jadi, sebab tu apa ni, dia kata, وَهُوَ لَا يَدْرِي وَلَا سِيَّمَا الْمُبْتَدِئِ فَإِنَّهُ يُشَوِّشُ عِلْمَهُ هذه الحالة فلا بد من شيخ بشروطه السابقة لينجو من هذه الورطة وعقبات الطريق وتوقفه. Jadi dia tidak tahu mana satu godaan syaitan, murid yang mubtadi, yang masih lagi permulaan dalam jalan salik kepada Allah Ta'ala. Dia tak tahu mana satu yang akan jadi godaan kepada dia. Mana satu ni adalah ujian. Mana satu ini adalah sebenarnya anugerah daripada Allah. Tak nak beza. Jadi seorang anak kalau dibagi duit oleh si ayah, yang dia tak tahu nilai duit tersebut, maka dia anggap kata RM50 sama aja dengan RM1. RM1 sama dengan RM10. Nampak? Kata ni duit, tak apalah, lempar saja. Kalau tu anugerah, maka dia lemparkan anugerah. Yang kalau tak tahu lagi, dia tak tahu nilai tu. Budak kecil, tak tahu apa. RM50 retah, RM10 pun retah dia kata. Sama-sama retah. Tokak dua-dua. Habis. Jadi, yang tahu nilai siapa? Dengan suhbah. Dengan sebab dia berteman dengan ayah dia. Dengan berteman dengan orang yang lebih dewasa daripada dia, akan maklumkan ini duit ni benda berharga ni, jangan dibuang.
Maka disebabkan kerana suhbah tadi, dia akan bergabung pengalaman dengan gurunya tersebut, dengan orang yang dia berteman tadi, maka dia akan tahu benda ni boleh, ini bernilai, ini tidak bernilai. Faham? Macam tu kita nak menuju kepada Allah Ta'ala. Yang akan kita gabung dengan dia, yang kita akan berteman dengan dia adalah orang yang akan mampu untuk bagi tahu kepada kita, ini bernilai, ini tidak bernilai. Jalan yang kamu pilih ini bernilai, jalan yang ini dipilih ini tidak bernilai. Ini lebih utama, ini tidak utama. Ha? Macam saya sebut pada minggu lepas, kalau tak silap. Al-Imam As-Sunusi rahimahullah, waktu ketika mana mula datang bertemu dengan gurunya, waktu umurnya 19 tahun, beliau dah karang kitab dah. Tapi gurunya pesan ketika melihat wajahnya dan air mukanya, guru tadi kata, ini wajah yang nayyirah, yang bercahaya. Ini orang yang akan jadi orang yang akan memberi manfaat kepada umat. Tapi gurunya pesan, kata, kamu kena tahan dulu sampai umurmu 30. Sabar dulu. Karena likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat ini ada penghasadnya. Maka kalau kamu terbit pada waktu sekarang ni, kemungkinan tidak sempurna dan akan menyebabkan dengki yang banyak dan kamu terkena ain nanti. Kau terkena ain. Maka akhirnya murid ini, iaitu Imam Sunusi, duduk di bawah tarbiyah gurunya selama hampir 10 tahun. Sampai umurnya 30. Kemudian baru dia keluar setelah diizinkan oleh gurunya dan kemudian diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kitab beliau, di mana kita sedia maklum, kitab akidah yang dikarang oleh Al-Imam Sunusi, kesemua kitabnya bermanfaat dan memberikan faedah yang besar kepada umat. Sehingga kitab akidah Sunusi yang dibacakan, akidah Sughra Al-Imam Sunusi, yang disyarahkan oleh para ulama yang banyak, ini dijadikan hafalan oleh para ulama. Dan sehingga disebut bahawa di Tunis, di Maghrib, para peniaga, orang awam, pembawa keldai dan sebagainya, petani, menghafal matan Sanusi. Menghafal dan jadikan itu hafalan mereka. Malah mereka tak kenal kitab tauhid lain melainkan kitab Imam Sanusi. Macam tu sekali. Kenapa? Karena berkat mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh gurunya. Tamam? Dan banyak kisah suhbahnya para guru, dan banyak kisah juga berkenaan dengan buruknya akibat kepada orang yang mengkhianati suhbah dengan guru. Ya. Seperti mana yang berlaku kepada salah seorang ulama di Maghribi. Saya terlupa namanya, saya pernah masukkan kisah tadi dalam Facebook. Cerita berkenaan dengan bagaimana dia mengkhianati gurunya. Pada mula dia belajar dengan guru ni. Kemudian setelah dia belajar dengan guru tersebut dalam tempoh berapa lama, dan hampir 30 tahun. Jadi khadim kepada guru tersebut, tukang masak, tukang khidmat dan sebagainya. Sampai dia mewarisi keilmuan dan juga kewalian gurunya. Karamatnya masyhur. Nah. Kemudian setelah dia mula naik, nama dia mula terkenal dengan sebab kemasyhuran wilayahnya, kewalian dia dan sebagainya. Dia berpindah mengambil sanad terus dengan guru kepada gurunya. Guru kepada gurunya masih hidup waktu tu. Dia terus pergi kat guru kepada gurunya dan menyambung sanad dengan guru kepada gurunya dan menidakkan gurunya. Seolah-olah dia kata, saya adalah murid kepada gurunya tu. Maksud dia setanding dengan gurunya pada waktu tu. Ramai murid dia macam ni. Ramai murid dia macam ni. Kemudian dia bertemu dengan guru. Dia ambil manfaat dengan gurunya. Kemudian dia pergi mengaji dengan guru kepada gurunya yang masih hidup. Kemudian dia kata, saya dengan guru saya tu senior saya lah dulu ni. Sebut senior. Boleh sebut senior lah sekali. Boleh sebut kata, ni kami dulu sepengajian lah. Sebab saya pun ambil juga dengan guru tu. Ini antara sifat, dan kita boleh lihat dengan perkataan-perkataan tersebut, akhlaknya seorang tadi dengan seseorang yang lain. Jadi apa yang berlaku? Satu hari, si guru ni pergi ke satu tempat, kebetulan melalui kawasan muridnya tersebut. Tapi zawiyah murid tadi di atas bukit. Guru tadi berhenti di masjid di bawah bukit. Kemudian dijemputnya murid tadi datang ke bawah untuk melawat beliau. Tapi murid tak turun. Dia hantar makanan saja. Hidangan makanan untuk rombongan gurunya. Dia tak turun. Dia hantar makanan bagi ke guru dia. Lepas guru dia sampai makanan tadi, guru dia kata apa? Dia bangun, dia kata, bangun semua. Kita keluar daripada majlis ni, daripada tempat ni. Saya datang ni, kata dia, disebabkan kerana buruknya layanan dia kepada saya. Patutnya dia turun lawat saya. Tak, rupanya dia nak suruh saya naik jumpa dia.
Disebabkan buruknya layanan dia dan buruknya adab dia dengan saya datang sebenarnya hanya untuk mengambil balik amanah yang telah ditinggalkan oleh Allah kepada saya untuk dia. Saya nak main ambil balik saja. Sebaik sebut perkataan saya main ambil balik saja tadi, dikatakan oleh para ulama bahawa lelaki tadi yang murid kepada guru ni, dilihat bahawa cahaya keluar daripada dadanya dan ditarik dan bodoh sampai ke mati. Asalnya wali. Nah, asalnya muridnya ribuan. Tapi akhirnya jadi bodoh. Sebabkan kerana guru tadi tarik kembali amanah yang telah ditinggalkan. Kami datang untuk ambil balik amanah tersebut saya. Amanah kami dah tinggalkan dah. Makna dia sebelum ni kot boleh guna dengan elok. Dah rupanya tidak diguna dengan elok. Sebab tu jaga-jaga hati-hati kita dengan sohbah. Kerana sohbah boleh membawa kita kepada kebaikan. Dan kalau kita mengkhianati sohbah juga akan menyebabkan berlaku keburukan yang besar kepada kehidupan murid tersebut. Baik. Sebab tu mendekati ahli salah, mendekati ahli khair ini kebaikannya tidak sedikit. Dan seorang tadi mendekatkan dirinya dengan seseorang kemungkinan disebabkan kerana dunia dan kemungkinan disebabkan kerana ad-din, agama. Kalau kerana dunia ma'ruf banyak. Kita dekat dengan dunia sebabkan kerana nak projek, kita nakkan mansab, kedudukan, kita nakkan habuan keduniaan pada orang tersebut dan sebagainya, itu biasa. Tapi kalau kata untuk kita dapatkan agama dan daripada seseorang tersebut, banyak faedahnya, antaranya iaitu kita akan mendapatkan ilmu dan amal. Kalau kita berteman seorang tadi dengan sebab agamanya, kita akan mendapatkan pada jahnya, ya pangkat dan juga kedudukan orang yang kita dekati tadi juga kita akan tempias, terkena dengan kebaikan tersebut. Maka orang akan sebut bahawa hada tilmiz fulan ibnu fulan. Hada sahib fulan ibnu fulan. Fulan ibni fulan. Ini adalah sahabatnya fulan bin fulan. Ini adalah muridnya fulan bin fulan. Itu kita terikat sekali. Sebab tu orang panggil apa? Kalau kata kita berteman dengan orang yang baik-baik, kita tak baik, kita juga akan dipanggil baik. Kita berteman dengan orang yang tidak baik, kita baik pun orang panggil tak baik. Tidak. Kita kalau bukan tekpit, kita bukan kaki dadah, kita bukan kaki minum ketum, tapi duduk pergi kawan dengan dia. Pergi duduk dengan geng tu, duduk selalu, tapi tak minum pun. Tapi bila orang lalu, orang kata, oh dia pun tak ketum juga rupanya, padahal dia tak minum pun. Tapi disebabkan kerana duduk sekali, maka turut juga mendapatkan tempiasnya pada ketika tersebut. Tapi kalau kita ni duduk, kita tak baik. Tapi duduk dalam majlis orang-orang soleh, duduk dengan para guru, para alim ulama, duduk dengan majlisnya para penuntut ilmu, maka orang akan panggil bahawa ini juga adalah orang yang mencintai ilmu. Ini orang yang mencintai ulama. Ini kalau tidak silap fi zumratil ulama. Waktu Nabi sebut dalam hadis kan, man hafidha 40 hadisan ba'athahu Allah Ta'ala fi zumratil ulama. Siapa yang hafal 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan di dalam kelompoknya ulama. Maknanya apa dia? Dia tak ulama, tapi dia masuk dalam kelompok ulama. Kita kalau pergi perhimpunan ulama dunia, orang bagi kad tu pula pemerhati ya pun. Bagi kad pemerhati ya. Pergi duduk pula, tengok duduk sebelah Syekh Ali Jumaah. Contoh. Syekh Ali ada tu kerusi, tepi Syekh Ali kosong. Depa suruh kita duduk situ. Orang ambil gambar. Perak, sudah. Oi, rupanya dia pun ulama juga. Kenapa? Kerana duduk sebelah Syekh Ali. Kerana duduk sebelah Syekh Fulan. Kerana duduk sebelah Syekh Idlan. Kenapa? Kerana duduk sebelah ya. Maka orang pun panggil dia alim, kabir. Hada alim minal ulama. Tamam? Ambil gambar dengan Habib Omar. Hafiz. Ambil gambar dengan Habib Omar pun semua. Oh, Masya Allah. Habib Omar pakai jubah dengan kopiah hari pagi tu. Dia pakai serban 4 lapis. Contoh. Orang kata, Masya Allah. Mana satu Habib Omar, mana satu Habib Hafiz. Ini kita tak tahu. Apa ni? Kerana apa? Kerana berteman, kan? Sohbah ni satu yang luar biasa. Dan kita tidak boleh berkawan dengan orang yang jahil. Sebab itu disebut dalam syair, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Jangan kamu berteman dengan orang yang jahil. Fala tashab aqal jahli. Jangan berteman dengan teman yang jahil. Wa iyyaka wa iyyahu. Jauhkanlah dia daripada kamu dan jauhkanlah kamu daripada dia.
Jadi iyyaka iyyahu, kamu kena jauhkan diri daripada dia. Dia pun kena jauhkan diri daripada kamu. Tak boleh kawan dengan dia. Nah. Fakam min jahilin arda haliman hina aqahu. Berapa ramai orang jahil yang melakukan keburukan kepada orang yang berbuat baik dengan mereka. Sungguh. Waktu berteman dengan orang jahil tak akan dapat faedah. Malah kita akan dapat balak dan ujian. Sebab tu kena hati-hati. Pilih teman yang betul-betul. Nah, teman hidup kita, teman kita nak bertemu dengan Allah, teman pengajian kita, apa teman sekalipun. Kita kawan dengan orang malas, kita akan malas. Kita kawan dengan orang rajin, kita rajin. Kita kawan dengan kuat menyembang kuat kita. Kita kawan dengan kuat berjadu pelekeh orang kita. Betul tak? Kawan dengan pandai berenang, insya-Allah pandai berenang. Tak lemah. Betul. Walaupun dia tak apa nak pandai berenang, tapi dia duduk tengok orang duduk berenang semua, insya-Allah nanti pandai berenang. Tak itu Hilhamuddin. Serius, jangan serius sangat. Sampai cara nak lemah tadi pun serius lagi. Afif. Nasib baik hari ni. Alhamdulillah. Itu penting sohbah tu. Ramai-ramai. Bukan kawan nak tenggelam, tolong tarik sikit. Walaupun nampak macam lawak-lawak tadi ni. Tu jangan main-main. Lepas ni kena belajar insya-Allah. Nanti kita akan belajar berenang elok-elok. Kalau berenang di dunia ni pun dah tenggelam. Nampak tak? Dengan kawasan yang kecil macam tu pun kita dah tenggelam. Macam mana dengan dunia ni? Kalau kita tidak betul-betul berenang dengan jalan tadi, dengan berteman. Kalau tak ada teman tadi macam mana? Agak-agak lah. Kita duduk berenang tu, kita tak erti berenang. Ni bukan lautan. Baru kolam kecil saja. Dekat apa ni tadi? Puncak Janing tadi ni. Baru sikit. Kalau kita berenang tadi tidak berteman, macam mana keadaan kita? Kalau yang pandai berenang pun tak tentu. Kalau seorang-seorang, krem boleh jadi. Lepas krem, tenggelam seorang-seorang dia. Betul. Tapi disebabkan kerana ada teman. Teman tadi tolong paut tangan kita, pegang. Walaupun teman tu pun teruk kat lepas tu. Wala tashab akhal jahli. Iyyaka wa iyyahu. Nah. Jadi kalau kawan dengan orang tak pandai berenang, kita duduk sebelah dia, silap. Dia lemah, tarik kelingan kita. Sebab tu Syekh Hamzah Yusuf pernah dipesan oleh gurunya Syekh Murabbit Al-Hajj rahimahullahu ta'ala. Dia kata, wahai Hamzah, nah, dunia ni kata dia seperti lautan. Dan dia kata apa dia? Don't drown, dia kata. Jangan kamu tenggelam. Yang tu saja. Jangan kamu tenggelam dalam dunia. Dunia ni macam lautan, kata dia. Nah. Apa dia? Dunia. Dia kata dunia. Itulah. Cakap Arab lah. Dunia kal bahar. Dunia ni seperti lautan. Syekh Hamzah terjemah bahasa orang putih lah. Kata, apa dia? Bahasa orang putih dia? Apa dia? World like ocean. Betul ke tu? World like ocean. Ya. Tapi kurang tu lah. Terjemahan harfan biharfin ni itulah. Bumi ni, dunia ini. Tapi bukan maksudkan dunia ni. Maksudnya. Dunia bukan maksudnya bumi bulat ni. Tidak. Ini dunia kehidupan ni. Ini adalah seperti lautan. Don't drown, kata dia. Jangan kamu tenggelam. Karena kalau tenggelam, kamu tak mampu diselamatkan. Karena itu penting dengan sohbah. Penting perlu ada guru yang membimbing kita saudara. Sampailah kita boleh berenang. Seperti mana ibu burung yang akan mentarbiah dan mendidik anaknya, diberi makan, ditengok sampai anak dia terbang sendiri. Maka dia akan tinggalkan anak dia tadi untuk terbang sendiri. Kalau dalam alam hayawan, kita lihat burung tidak boleh terbang selagi mana tidak ditarbiah oleh gurunya, ayahnya, ibunya, dan kemudian dibebaskan dia untuk dia terbang sendiri. Bagaimana dengan kita? Orang yang nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tentu lebih memerlukan kepada yang akan mendidik dan membimbing kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, waktu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kata beliau, la khaira fi suhbati la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu.
Jangan kamu berteman dengan orang yang tidak mampu untuk menaikkan semangatmu dengan semangatmu dengan halnya dia. Maksudnya halnya orang tersebut tidak mampu menaikkan semangatmu. Dan jangan berteman dengan orang yang tidak menunjukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham? Kita nak berteman, dia bagi dua saja. Yang pertama, ucapannya membawa kita kepada Allah. Yang kedua, hal peribadinya tadi membawa kita kepada Allah. Dan jadi kita jadi semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tengok hal dia saja. Maka kita jadi semangat untuk melakukan ibadah. Kita nak semangat untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang dituntut dan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Sebab manusia ni ada beberapa jenis manusia. Ada manusia seperti pokok yang mempunyai teduhan. Ada manusia yang mana dia tidak ada buah padanya. Ada manusia yang dia ada buah dan dia ada teduh. Teduh pun kita boleh tumpang, buah pun kita boleh makan. Ada orang yang dia teduh tak ada tapi buah ada. Dia kurang-kurang boleh ambil jugalah manfaat-manfaat. Cuma tak boleh nak berteduh. Ada orang yang mana buah tak ada, teduh pun tak ada. Maka kita nak pilih mana yang kita nak jadi tempat untuk kita berteman ni. Ambil yang ada manfaat untuk kita dan kita juga boleh bagi manfaat kepada orang tersebut, insya-Allah. Maka moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki teman yang baik, teman yang boleh untuk menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga setelah kita berteman dengan yang baik tadi, maka kita juga akan mampu untuk memberikan manfaat pula kepada orang lain dengan memberikan teduhan dan buah-buahan yang manis kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah taala. Jadi teduh. Jadilah peneduh kepada umat. Dan jadilah pemberi buah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu bagi buah, jadi peneduh kepada umat. Kurang-kurangnya kalau ada tempat ataupun yang waktu tu umat tengah kepanasan, kita boleh bagi teduhan kepada mereka. Kalaupun kita tak boleh nak bagi kepada mereka buah-buahan yang memberi manfaat kepada mereka. Faham? Yang tu saja minta. Niatkan kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji, ilmu yang kita belajar, ilmu yang kita ambil daripada para guru, ilmu yang kita tuntut sungguh-sungguh ni, tujuan dia adalah untuk meneduhkan diri kita dan meneduhkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah Taala akan beri petunjuk yang terbaik. Kan tu disebut dalam satu syair yang terakhir, an-nasu syatta idza ma anta zuqtahum. Manusia ni pelbagai. Kalau kamu rasai mereka. Maksudnya orang kalau kita boleh rasa, ada macam-macam jenis. La yastawuna kama la yastawi asy-syajar. Tak sama mereka ini seperti tidak samanya pokok-pokok. Tamam? Hadza lahu samarun hulwun madaqatuh. Ada yang ada buah yang manis rasanya. Wa dzaka li lahu ta'mun wala sabar. Dan ada juga yang ada padanya rasa tapi tidak ada padanya buah-buah. Tamam? Macam mana maksud ni? Wa dzaka li lahu ta'mun wala samar. Dia kata. Dzaka li lahu ta'mun wala samar. Macam mana? Ya? Ya. Maksud ada yang tidak ada langsung ta'mun wala tidak ada langsung samar. Tamam. Ada yang ada buah. Dan ada rasa manisnya pada buah tersebut. Ada yang tidak ada buah langsung dan tidak ada padanya rasa apa langsung. Jadi manusia ni pelbagai. Jadi kita moga-moga jadi yang bermanfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Imam Abdul Wahab Sya'rani sebut kata Sidi Abdul Wahab Ali Khawas rahimahullahu taala menyebut ketika buka kedai pagi-pagi dia akan sebut apa? Allahumma Allahumma as'aluka an-naf'a li'ibadik. Allahumma as'aluka an-naf'a li'ibadik. Ya Allah, aku mohon kepadamu manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu? Ya apa? Bismillahil-Fattah. Betul nak buka kedai kan? Bismillahil-Fattah. Nawaitu an-naf'a li'ibadika. Bismillahil-Fattah. Dengan nama Allah yang Maha Pembuka. Kemudian baca apa? Nawaitu an-naf'a li'ibadik.
Kalau kita buka kedai makan, kita baca yang itu, insya-Allah akan bagi manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, makanan yang dimakan oleh mereka tadi akan bawa mereka kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Kalau kita buka madrasah, kita ada murid dan sebagainya, nawaitu naf'a li ibadik. Niat untuk kita bagi manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan diberikan keberkatan dan kebaikan, dan moga-moga Allah Taala menjadikan kita ini berteman dengan keadaan teman yang bawa kita kepada Allah. Dan sentiasa kita berteman dengan ahli zikir dan juga ahli fikir yang membawa kita kepada mengingati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakat tu dulu, aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah minggu hadapan kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.